أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita meneruskan kisah Nabi Musa dalam season musim yang kedua, sebagaimana yang telah kita bincangkan 2-3 hari yang lepas, bagaimana surah Asy-Syu'ara ini adalah penceritaan tentang kisah perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Panjang sudah kita lewati pada surah Taha, surah yang ke-20, dan kali ini kita ingin menyambung tamasya di mana ahli sihir sudah berkumpul. Tetapi sebelum itu kita ingin bersama bertanya khabar kepada Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesihatan. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kita dapat musim kedua Ustaz kisah Nabi Musa ini panjang lebar untuk kita sama-sama melihat dalam surah Asy-Syu'ara ini apakah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai intipati dalam kehidupan kita. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat mungkin ataupun di mana sahaja yang mengikuti program pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa untuk memudahkan. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala berkati kepada majlis pada hari ini. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kebaikan kepada diri kita dengan ilmu yang kita akan lihat pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsis bagi halaman 369. Pada ayat yang ke-40-41, kita melihat kepada ahli sihir merancang dalam tamasya besar dan mereka menyerah kepada kebenaran. Disambung pada ayat 52 hingga 60, selamatnya Nabi Musa beserta kaumnya dan tenggelamnya Firaun bersama pasukannya kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 40 hingga 49 memulakan pelajaran sesi My Quran Time kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Betul-betul sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita masuk lagi sambungan surah Syu'ara, kata Ustaz Faz, bahagian yang kedua musim kedua Allah, musim kedua surah Syu'ara, surah yang sangat mencabar. Kalau dulu Ustaz Faz masa zaman-zaman hafal Quran dulu, surah Syu'ara paling takut Ustaz Faz. Paling takut. Tapi takut tak takut sebab dia punya ayat dia pendek-pendek dan sukar untuk nak ingat ayat dia. Sebab dia berulang-ulang dekat-dekat. Tadabbur, wallahu alam, nanti Ustaz Faz akan tadabbur. Baik, kita baca dahulu ayat 40 hingga ayat yang ke 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا
إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 40 hingga 49 Ustaz ya. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memimpin kepada kisah Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana yang kita maklum semalam kita melihat kepada tamasya ya, di mana tamasya dikumpulkan manusia-manusia, sehingga kan pada ayat yang ke-39 itu propaganda, promosi, marketing, pemasaran pada tamasya ini waqila linnas, maka dikatakan kepada seluruh rakyat Mesir pada waktu itu, hal antum mujtami'un, apakah kamu semua akan berkumpul. Mereka memberi maklumat yang ada ya, dan bertanya dari seorang ke seorang, dan ketua-ketua mereka bertanya kepada ahli kampung mereka bahawa adakah kamu akan berkumpul pada hari tamasya yang akan menentukan, melihatkan sesuatu yang hebat pada tamasya tersebut. Pada ayat yang ke-40 apa yang kita boleh belajar? Agar kita mengikuti para ahli sihir itu jika mereka yang menang. Propaganda itu bersama dengan tanya adakah hadir atau tidak hadir, disambung lagi dengan perkataan moga-moga kita dapat ikut bijak pandai di kalangan ahli sihir ini, in kanu humul ghalibun, iaitu jika mereka ini in kanu humul ghalibin, jika mereka ini menang. Kerana ini adalah promosi. Kali ini promosinya kepada siapa? Ahli sihir. Maksudnya ahli sihir ni diangkat, dijulang pada waktu ini, hero pada waktu itu, dan sudah tentunya musuhnya Nabi Musa itu tidak diberi perhatian. Dan bila mereka sudah dipromosi lebih Ustaz ya, kalau kita perasan rupa-rupanya Firaun pun nama tak keluar kat sini. Tak keluar. Nak ceritanya ialah bila mereka ni telah diangkat menjadi selebriti pada waktu itu, dia menyebabkan mereka ni pun terasa kita ni sebenarnya adalah punca kemenangan kepada Firaun. Ya. Jadi ini kalau kita perasan ayat ataupun halaman 369 ini adalah berkaitan dengan politics. Teori-teori politik yang sebenarnya kita boleh faham, dan bagaimana kita boleh berjaga-jaga daripada terjerumus kepada politik yang tidak sihat. Maka pada ayat yang ke-41, ayat 41, falamma jaa as-saharatu qalu, iaitu apabila ahli sihir ini datang kepada Firaun. Dia datang Ustaz. Dia bincang, dia rasa macam kita ni takkan free je. Kan, takkan free saja. Jadi mereka kata pada Firaun, a inna lana la ajran. Ya. Dia kata, adakah kami benar-benar akan mendapat ajar?
mendapat upah. Dia sebenarnya mereka ni dah bertugas dah kan. Tapi boleh tak dapat kami upah? In kunna nahnul ghalibin, kami ni insya-Allah menang. Tapi kalau kami ni tak dapat upah ni, mungkin kami tak motivasilah nak membawakan kemenangan kepada parti ataupun kumpulan kita. Parti Firaun. Jadi pada waktu ini bila dah beberapa hari dah nak pergi program Ustaz tamasya tersebut, ini tamasya Firaun untuk menunjukkan kuasanya kepada rakyat Mesir, nak menunjukkan bahawa Nabi Musa ini adalah penipu, sebagai orang yang tidak layak untuk diikuti. Maka bila mereka mengatakan in kunna nahnul ghalibin, ini mereka seperti mengancam Ustaz. Mengancam pada Firaun, pasal dia kata bahawa kami dah dipromosikan, kalau batal maksudnya Firaun kalah. Kalau terus kami kena sokong Firaun, ya. Jadi Firaun bukan kaleng-kaleng Ustaz ya. Dia politik ini pun dia mantap juga. Apa jawapannya? Ayat 42. Qala na'am. Yes, boleh. Aku akan berikan ajar ataupun upah, ya. Tetapi Ustaz ya, bila orang dapat duit, dia bukan sekadar dapat duit. Virus dalam politik ini satu duit, ya. Tadi politik wang tadi tu. Maksudnya si ahli sihir ni dah tahu dah, kalau kamu tak bagi duit pada saya tak akan undi kamu ataupun saya tak akan naikkan kamu Firaun. Kamu dalam bahaya sebenarnya kalau katakan kami tak bersemangat untuk kemenangan. Jadi Firaun kata okey. Duit. Tetapi bukan sekadar duit. Firaun tahu bahawa seseorang itu bila dah dapat duit, dia nak pangkat pula Ustaz. Virus dalam dunia ini salah satunya duit dan juga pangkat. Pasal pangkat boleh dapat duit, duit boleh dapat pangkat, boleh beli pangkat. Jadi Nabi ataupun Firaun cakap apa? Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu bukan sekadar dapat duit, tapi kamu jadi timbalan saya. Penasihat saya. Penasihat. Saya akan lantik kamu sebagai penasihat saya. Penasihat apa? Penasihat kezaliman ke, penasihat pembunuhan ke, penipuan ke. Kamu semua menteri-menteri penipu apa sebagainya itu, kalau adalah nama menteri begitu, kamu akan jadi muqarrabin, dekat dengan kami. Jadi Firaun ni melangkau daripada kepandaian ahli sihir ini. Ahli sihir ni kata alah kita dah berjuang ni, takkan free je. Kita boleh push lagi kan, naik lagi kita punya bayaran kita. Jadi pada waktu ini berkata kepada mereka Musa. Okey, jadi kita dah beranjak kepada peristiwa sebenar. Si ahli sihir sudah pun bersedia dengan semangat yang diberikan oleh Firaun akan memberikan ganjaran dan juga pangkat. Kata Nabi Musa kepada mereka, alqu ma antum mulqun, ya, balinglah, ya, lemparkanlah apa yang ada pada kamu. Ini perkataan daripada Nabi Musa. Menurut Al-Jazairi menyatakan dalam tafsirnya, bila Nabi Musa nak menyatakan, ya, sebenarnya dalam surah Taha kita sudah pun melihat bahawa ada tawaran daripada ahli sihir kalau Nabi Musa nak baling dahulu. Tapi Nabi Musa dalam surah Asy-Syu'ara ini terus Allah highlightkan Nabi Musa bercakap balinglah, ya, antum mulqun, iaitu dalam ayat 43, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Ayat 44 mereka lempar, ya, mereka lempar fa'alqau hibalahum wa asiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun. Mereka baling segala tali-tali yang ada, tongkat-tongkat yang ada, mereka mulakan dahulu ahli sihir, dan mereka berkata apa? Kali ini mereka dah kipas Firaun Ustaz. Kan tadi dah kata dapat duit, ya, dan juga dapat pangkat. Jadi dia siap lagi cakap bi'izzati fir'aun, ya, dengan kekuasaan Firaun. Memang kipas melambung Firaun. Ini promosi ni, sambil nak promote itu keluarkan nama brand yang ingin dipromosikan Firaun, ya. Inna lanahnul ghalibun, kami pasti menang. Dengan semangatnya kami boleh. Okey, dengan semangat Firaun kami menang. Dengan semangat Firaun kami menang. Firaun boleh maknanya. Firaun boleh, kami boleh. Kan. Dan kalau kita perasan dalam surah ini, dalam muka surat ini, ghalibun ini beberapa kali diulang, ya. Jadi kalau adik-adik menghafaz Quran tu kena ingat bahawa yang pertama sekali propaganda menang. Yang kedua ghalibin itu si ahli sihir yang cakap kami ni menang, bagilah kami ganjaran agar kami bersemangat untuk menang. Kali ketiga pada ayat yang ke-44, ghalibun, bukan ghalibin lagi, ya, ghalibun. Fa'alqa Musa, kemudian balinglah Nabi Musa tongkatnya dan terus menelan, talqafu ma yafikun, apa yang mereka ada-adakan. Bahawa sebenarnya yang tali ataupun tongkat menjadi ular tadi itu, kecil-kecil itu hanyalah satu magic, satu silap mata sahaja yang mereka gunakan. Jadi bila dah telan begitu,
perkataan pada ayat 45 itu fa'alqa, pada ayat yang ke-46 faulqiya. Kalau adik-adik menghafaz Ustaz ya, fa'alqa faulqiya, kerana dua-duanya pada perkataan yang sama. Nabi Musa melemparkan ya kepada tongkatnya menjadi ular, maka apa yang terjadi? Ahli sihir itu terlempar. Ya, terlempar kepada apa? Sujud Ustaz. Terlempar kepada sujud. Maksudnya bila dapat mukjizat pada waktu ini mereka kan. Zaman sekarang ini bila tuan-tuan dengar Ustaz Tirmizi baca saja, bila kita dengar betul-betul mukjizat yang ada, kita macam terlempar, hati kita masa macam nak terjatuh kan. Ada orang yang sampai ada yang Ustaz cerita tentang sampai meninggal pun ada kan. Kerana apa? Kerana mukjizat yang dikenali oleh ahli ilmu pada waktu ini adalah ahli sihir. Dia menyebabkan seseorang itu bukan sekadar okey dengar sedap saja, tetapi dia memberi kesan pada hati, dan hati yang tunduk itu tahu kebenaran, bersujud pada ayat 46. Dan mereka bercakap apa? Ya, sambil mereka sujud itu, kemudian mereka berkata pada ayat 47, qalu amanna bi rabbil alamin. Kita baca sekali lagi ayat 46, ayat 47 dan ayat 48. Masya-Allah. Kita nampak bahawa kami beriman pada Tuhan Rabbil Alamin. Mengapa kena ada Rabbi Musa wa Harun pada ayat yang berbeza itu? Kita baca dahulu untuk kita mengetahui mengapa perkataan-perkataan itu penting untuk ahli sihir, dan juga itu adalah satu promosi dakwah. Orang baru kali pertama masuk Islam, tapi cara dakwahnya kemas, yang kita nak belajar daripada ayat 46, 47, 48 bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, masya-Allah. Ni musim keduanya cerita. Musim kedua. Lagi hebat mencabar walaupun ayatnya, tetapi dia punya kisahnya subhanallah, masya-Allah, cukup memberi kesan kepada jiwa kita. Pertama sekali itulah saya tengok apa Ustaz sebut tadi, ialah hidayah Allah yang begitu hebat. Yang kedua, mereka tunduk dengan kebenaran lantas beriman. Kita baca ayat 46, 47 dan 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى Surah Al-Azim ayat 46 itu menceritakan bagaimana ahli sihir itu terlempar, tersungkur, bersujud ya, ketika tongkat Nabi Musa itu dibalingkan terus menelan. Pada waktu itu juga mereka tidak terfikir apa lagi kecuali tahu ini bukan ilmu sihir, tetapi ini adalah mukjizat yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan. Mereka bersujud sambil berkata apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Firaun mendengar Ustaz ya, mendengar mungkin kamu ni nak cuba nak mengipas lagi ya, nak meniup lagi, nak memuji lagi kepada Firaun. Ingatkan dia bahawa si ahli sihir ini memuji Firaun. Rupa-rupanya ahli sihir ini menyambung lagi, Rabbi Musa wa Harun. Ini saya beriman Rabbil Alamin ini Tuhan Musa dan Harun, bukan kamu. Ya, lebih kurang begitu apa yang disampaikan oleh ahli sihir itu. Dan ini dinyatakan pada khalayak ramai. Ustaz ni. Jadi propaganda ataupun dakwah ini, bukan propaganda, dakwah ini sampai kepada orang sekaliannya. Maka cepat-cepat Firaun bercakap, kamu beriman sebelum aku berizin, pada ayat yang ke-49 ya. Innahu lakabirukum. Kerana dah tak ada cara lagi Ustaz ni, dia dah malu dah ni ya. Terus sahaja Firaun cakap apa? Dialah sebenarnya chief content officer. Okey. Inilah ketua kamu ya, yang menyebabkan, yang mengajar kamu sihir. Kamu akan ketahui apa akan jadi kepada kamu. Apa nasib kamu? Apa nasib kamu? Firaun dah tak ada cara lagi, dah malu di halayak Mesir pada waktu itu. Maka dia menggunakan kaedah menyalahkan ahli sihir bahawa kamu ini bersama dengan Musa. Padahal selama ini dah promosi, kamulah yang akan menang, jomlah tengok bersama-sama, kamu akan menyokong saya. Tapi kali ini Nabi ataupun Firaun twist
Terus dia tempelak ahli sihir tadi tu. Templak. Tadi dia kata kamu akan jadi orang yang dekat dengan aku, Yes. pangkat, tiba-tiba tak elok dah. Tak elok dah. Ya, ini mainan politik Ustaz. Memang hari ini memang geng betul-betul, besok dalam berita keluar sudah berada di tempat lain. Ya, jadi bila kita faham perkara ini, apakah strategi terus Firaun? La uqatti'anna aydiyakum. Ya, akan dipotong tangan, kaki, bersilang dan disalib ajma'in, kerana ini adalah cara politik kotor, menggunakan wang, kemudian memberikan pangkat, tiba-tiba lantik jadi penasihat sana, penasihat sini, apa kebendanya kan. Dan lebih daripada itu ialah bila kalah maka menggunakan strategi fizikal sampai membunuh pada ayat 49. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan laqifa, iaitu menelan ataupun mencapai, 3 kali disebut di dalam al-Quran, dan perkataan ini digunakan pada ayat 45 menjelaskan bagaimana tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Ianya bukan sekadar menelan sedikit-sedikit tetapi menelan sekaligus, menunjukkan mukjizat yang betul akan menelan segala kebatilan. Dan itu juga berlaku pada al-Quran. Bila al-Quran sudah masuk dalam hati kita tuan-tuan, ia akan menelan segala kebatilan yang mungkin kita belajar, kita ikuti selama ini, tapi kita tahu kebatilan dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi, bila ada al-Quran, ia akan menelan segalanya dan bersedia untuk kemenangan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna Sesungguhnya kami mahukan Tuhan kami mengampuni segala kesalahan kami dan kami menjadi orang-orang yang pertama beriman. Alhamdulillah, terima kasih semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya yakin pasti seronok, terhibur, bahkan terkesan dengan inilah mukjizat yang berada di sisi kita pada hari ini yang mengalahkan. Dan dalam mukjizat ini juga menceritakan juga pula bagaimana mukjizat Nabi Allah Musa, jelaslah kebenaran, bukti jelas, maka kita jadilah macam Nabi Musa, janganlah kita menjadi seperti Firaun. Bila kalah dah ada hujah ilmu, bila dah bukti jelas mukjizat Nabi Musa, akhirnya menggunakan kekasaran, menggunakan kekerasan, menggunakan perkara yang kotor, yang menyalahi peraturan. Marilah sama-sama kita lihat bagaimana tindakan Nabi Allah Musa, jelas mukjizatnya. Maka mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, yang kita sentiasa sibukkan diri kita pada Al-Quran. Benarlah kata-kata yang menyebut jika perkara lain yang menyibukkan kita melebihi Al-Quran, nescaya ketahuilah itu adalah perkara yang buruk bagi diri kita jika perkara lain lebih sibuk dengan diri kita daripada Al-Quran Karim. Muhasabah kita semua. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, jom kita ambil sikit, kita mengaji ilmu tajwid pada hari ini. Kita lihat di slide kita, kita masih lagi memperbahaskan tentang hukum ra, tebal dan nipis, dan hari ini kita nak belajar pula huruf ra yang dibaca tarqiq ataupun huruf ra yang dibaca dengan nipis pula. Sebelum ni kita dah bicarakan ra yang tebal, ra, ru, ar dibaca dengan tebal. Sekarang kita nak sebutkan ra, kategori-kategori ra, keadaannya yang dibaca dengan tarqiq, bahasa Arabnya. Dah tersebut sebagai nipis. Ia berlaku dalam beberapa keadaan, kita ambil satu pada hari ini. Iaitulah huruf ra yang berbaris kasrah. Kasrah tu merujuk pada baris bawah. Ra yang berbaris bawah.
sama ada di awal, di tengah atau di hujung kalimah, maka kita baca dengan nipis. Risalatah, 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 ri bariqa fa idza bariqal basar, bari, tak boleh bauri, bauri, tak boleh bauri. Macam orang putih kalau dah sebut ra bagi bawah dia payah sikit kan. Ri kan. Anak saya pun pelik juga. Mungkin banyak cakap orang putih. Ayah dia tak pandai orang putih. Bila nak roti canai dengan curry, Allah kata. Pasal kata saya pun tu payah nak sebut ra bagi bawah kalau macam ni. Kena ajar pula lah. Kena pendengarkan selalu. Ri ra bagi bawah. Apa tu yang last tu an-nari. Maknanya kita nak sebut ra bagi bawah tu dalam keadaan nipis. Ra, ingat, bila sebut saja ra tu baris bawah, bila ra tu disebut baris bawah, automatik jadi nipis. Jangan fikir panjang. Ri begitu arina, ri rija, tak boleh ri tak boleh ri begitu saja. Ra baris bawah automatik nipis. Wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita belajar tentang ra Ustaz ya, yang berbaris bawah tadi, ri bukannya ri. Okey. Kalau nak tukar dah biasa bahasa Inggeris ke dah duduk lama dekat UK, US Ustaz ya, masih lagi kita Safas tadi ya. Saya Melayu lagi Ustaz. Melayu lagi. Jadi alhamdulillah, biasanya di kalau negara Ustaz ya, dia antara orang lelaki dengan orang perempuan, biasanya orang perempuan dia punya bahasa Inggeris dia cepat sikit. Dia punya slang dia apa sebagainya. Dan saya perasan kalau orang bahasa Arab, orang lelaki yang slang dia cepat sikit. Saya tengok orang kat Mesir lah kan. Dia punya apa kasar-kasarnya apa sebagainya. Jadi mungkin itu kajian psikolinguistik yang mungkin kita serahkanlah kepada para ahli akademik mengapa ada observation itu. Tak semestinya tepatlah Ustaz ya. Baik. Jadi alhamdulillah kita ingin meneruskan kepada kisah Nabi Musa bersama dengan Firaun ya, di mana mereka nabi Musa berhadapan dengan ahli sihir yang kali ini sudah pun menyerah kepada Allah, masuk Islam ya, sudah bertauhid dan diancam bunuh oleh Firaun. Pada ayat yang ke-50 kita nak baca sebentar lagi, apakah jawapan mereka bila mereka diancam? Adakah mereka takut? Adakah mereka rugi ni, kita ada upah banyak, nanti hilanglah pangkat yang dijanjikan oleh Firaun? Kita ingin melihat ayat 50 hingga ayat 60. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, sudah pasti kita nak tahu balik kisah seterusnya. Apakah situasi ahli sihir Firaun, bekas ahli sihir Firaun lah kita sebut, tak apalah, apabila diugut, Safai diugut nak bunuh sebagainya, apakah jawapan mereka, apakah stand mereka yang telah beriman ni? Masya-Allah, kita akan tunggu. Selepas ni kita baca dahulu ayat yang ke-50 hingga 60. Nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون.
وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 50 hingga 60. Kita menyambung kepada apakah respon jawapan daripada ahli sihir yang telah diancam bunuh oleh Firaun, iaitu Firaun bila memilih untuk mengancam dengan bunuh itu adalah kata Hamka dalam tafsirnya ialah penyempurnaan kepada kekalahan. Kalau kita kalah, jangan kita lawan pakai fizikal ataupun kekejaman, tetapi lawan dengan idea, dengan hujah. Tetapi sudah tentunya Firaun tidak ada hujah, kerana orang yang membawa hujahnya pun sudah melompat pergi ke tempat kawasan Nabi Musa alaihissalam, kerana perjuangan ahli sihir ini ustaz awalnya dia menjadi musuh kepada Nabi Musa, kali ini dia menjadi pendakwah. Poinnya ialah apa? Kerana dakwah, kerana Allah, kerana tauhid, bukan kerana saya mesti berada dekat kumpulan A selama-lama hidup saya, dulu, kini dan selamanya. Bukan sekadar itu, tetapi kita ada ilmu kerana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli sihir ini objektif, ilmu yang betul ada pada Nabi Musa, walaupun awalnya mereka ditawarkan dengan harta, dengan pangkat, tetapi mereka tidak tergiur. Kata mereka, qalu la dhair, kami tidak ada bahaya. Maksudnya kami tak kisah, okey. Kan, in the end, bahasa Inggeris pula maksudnya, inna ila rabbina munqalibun, kami ini akan kembali juga, dikembalikan kepada Allah. Lambat laun pun kami mati juga, semua orang akan mati. Raja mati, ustaz ni ada lagu ustaz ni, Ustaz Tar nanti bolehlah nyanyikan kan. Miskin mati, kaya mati. Jadi it's okay kan. Ini jawapan tenang daripada bekas ahli sihir ini. Dan apakah sebab mereka nakkan ketenangan ataupun tidak takut dengan ancaman daripada Firaun? Jawapan daripada ayat 51, inna, sesungguhnya kami ini amat inginkan Allah mengampunkan kami, Tuhan kami mengampunkan segala kesalahan kami, dan kami ingin menjadi, kami adalah orang yang paling awal ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan tenang daripada ahli sihir, bekas ahli sihir yang sudah bertemu mukjizat. Bagaimana pula dengan kita tuan-tuan? Apabila kita sudah bertemu mukjizat, perkara yang sama, kita akan mengutamakan keampunan daripada Allah, nak menjadi orang yang paling awal beriman kepada Allah. Kerana apa? Kerana inilah yang paling berharga. Kemanisan iman sudah masuk kepada ahli sihir, sehingga mereka tidak nampak lagi apa-apa yang lebih berharga daripada iman. Jadi inilah yang berlaku di Mesir. Firaun sibuk menguruskan ahli sihir untuk dibunuh, untuk disalib, diletakkan di kawasan awam agar orang ramai tidak lagi berani melawan kepada pemerintah pada waktu itu. Dan apakah yang berlaku pada Nabi Musa ketika waktu aman selamat ini ustaz maksudnya Nabi Musa tak diserang ini, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk pergilah kamu pada malam hari bersama hamba-hambaku, bersama Bani Israel, innakum muttabaun, kamu ini nanti akan dikejar oleh Firaun. Jadi Allah beritahu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun bersama dengan Bani Israel. Kalau kita lihat pada statistik yang ataupun maklumat sejarah, sekitar 600,000 orang Bani Israel daripada Mesir itu mula bergerak pergi meninggalkan Mesir melalui laut yang disentuh ataupun dipukulkan tongkat Nabi Musa, dengan izin Allah terbelah dan mereka diselamatkan. Jadi apakah yang berlaku bila mereka dah bersedia, dah bergerak tersebut pada waktu malam? Fa arsala Firaun, dalam masa yang sama dah settle bunuh apa ahli sihir yang ada itu. Firaun menghantar kepada seluruh Mesir itu hasyirin, orang yang mengumpulkan, nak cek balik, nak semak balik siapakah lagi hamba-hamba iaitu Bani Israel akan juga
ya, kalau katakan mereka beriman akan diserang ataupun dihancurkan. Kata Firaun pada ayat yang ke-45 54 ya, 54, innaha ula ila syirzimatun qalilun, iaitu apakah maksudnya pada ayat yang ke-54? Firaun berkata sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. Nah, ini lagi satu propaganda Ustaz ya. 600,000 orang, mereka Firaun cakap kecil ini. Kadang-kadang masuk dalam berita tu, walaupun yang nak dibunuhnya 600,000 orang, dia letak hanya sekitar 600 orang sahaja yang cedera parah, bukannya terbunuh. Ya, ini adalah kaedah media. Kita bercakap tentang surah Asy-Syu'ara, ya, nanti di hujung surah ini kita akan bercakap tentang media cyber trooper pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan para penyair. Ya, dan ini cara penyair ini, kalau ada iman seperti Hasan bin Sabit, bila beriman itu dia memberi kesan kepada Islam secara positif. Tetapi kalau tidak, dia cakap alah yang terbunuh 600 orang je daripada 600,000 orang yang lain okey lagi. Kita tak tahu, kita baca berita ya, kita rasakan bahawa oh keadaan masih aman. Yang dibunuh tadi itu ahli sihir kerana mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan. Ya, semua itu tajuk-tajuk yang kita kena berhati-hati tuan-tuan ketika membaca media pada zaman ini. Kita nak baca kepada apakah lagi yang disampaikan ataupun yang diseru oleh Firaun pada ayat 55, ayat yang ke-56. Ini adalah propaganda daripada Firaun, bagaimana beliau ingin menguatkan lagi kuasa di bumi Mesir. Kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, insya-Allah kita nak baca ayat yang ke-55 dan juga di 55 dan juga 56. Bagaimana bila keadaan dah tegang kembali ni, makin yang ada yang sombong makin sombong, Safas makin sombong, dan kita lihat kalau orang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mempertahankan tauhid keimanan kita, kerana ini satu perkara yang sangat mahal, satu perkara yang sangat bernilai kita nak bertemu dengan Allah. Baik, ayat 55 dan juga ayat 56. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahum lana laghaizun wa innahum lana laghaizun wa inna lajami'un hadirun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 55, sesungguhnya mereka telah buat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Ya, ini lagi propaganda daripada Firaun. Dia menyatakan bahawa Bani Israel ini dia menyebabkan kita marah, ya, dan dalam masa yang sama juga dinyatakan bahawa mereka ini marah kepada kita, mereka benci kepada kita, itu sebabnya mereka ini menyerang, diketuai oleh Nabi Musa. Propaganda Ustaz. Ya, dia kata bahawa mereka benci kita, itu sebabnya mereka buat sesuatu pada negeri-negara kita. Ya, dan lebih daripada itu ataupun kumpulan kita. Mereka ni benci sangat ni, dah lama ni, 50-60 tahun dia benci kat kita. Ini yang dia buat kat kita. Ya, propaganda Firaun. Dan disambung lagi, wa inna lajami'un hadirun. Ya, maka benar-benar sesungguh semuanya orang-orang yang berjaga-jaga. Kita kena berjaga-jaga. Ya, kita tak boleh beri peluang kepada Bani Israel ini nanti dia naik tocang. Nanti mereka akan merampas kuasa dan menghancurkan negara, negeri dan institusi kita. Jadi dalam hal ini Ustaznya, bahawa berjaga-jaga, tapi dengan sebab itu mereka Firaun bunuh ahli sihir, nak bunuh pada Bani Israel dan nak menghambakan, pasal Bani Israel ini adalah hamba, apa istilahnya, free labor, bukan cheap labor, bukannya buruh murah, tapi buruh percuma, bagi makan saja untuk dia bertahan sampai hari esoknya. Jadi Firaun tidak mahu kehilangan 600,000 pengundi. Jadi bila dia rasa bahawa ini dah tak selamat dah, ini kita buat sesuatu adalah agar mereka ini jangan sampai naik tocang, sehingga mereka akan mengganggu kepada kebatilan yang sedang diperjuangkan oleh Firaun. Tetapi apa kesan kepada orang yang beriman yang ingin ikut kepada keimanan? Allah menyatakan pada ayat 57, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, kami keluarkan daripada kebun dan mata air, wa kunuzin wa maqamin karim, dan diberikan harta kekayaan dan kedudukan yang mulia kepada siapa?
kepada Bani Israel Ustaz ya. Selepas daripada peristiwa ini, kalau kita tengok sejarah, Nabi Sulaiman diberikan macam-macam harta ya kerana Bani Israel beriman. Kesan iman tuan-tuan, Allah akan berikan macam-macam di atas muka bumi ini, kadzalika wa awrathnaha Bani Israel, iaitu dan kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel kerana mereka berjuang bersama dengan Nabi Musa, walaupun bukanlah hari ini berjuang besok menang, makan masa berpuluh-puluh tahun, tetapi inilah yang berlaku. Jadi janji Allah ini dinyatakan pada ayat 59, fa'atba'uhum musyriqin, lalu Firaun menyusul. Apakah yang berlaku ya pada hari esok ketika Firaun mula mengejar Ustaz? Kita tak cerita hari ini, sambung esok. Kita tengok dahulu resolusi pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita untuk halaman 369, berjuang betul-betul dan tidak mengharapkan ganjaran dunia. Yang kedua, makin bersujud apabila kita menyaksikan mukjizat yang masih kekal sampai sekarang, iaitu Al-Quran. Itu tandanya bahawa mukjizat sudah masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga, sering mendekati mukjizat Al-Quran yang akan memberi semangat luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran. Itulah yang ditunjukkan oleh bekas ahli sihir Firaun. Mereka pertama kali masuk Islam, mereka terus sanggup syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang boleh membolak-balikkan hati-hati kami, ya Allah. Kekalkanlah hati kami dalam iman kepadamu, ya Allah. Kuatkanlah hati kami dalam melakukan ketaatan dalam agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta lindung kepadamu, ya Allah, daripada perasaan takut yang selain daripadamu, ya Allah. Kami hanya takut kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Kuatkanlah, berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, dengan mukjizat Al-Quran ini, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk teruskan perjuangan dalam menegakkan agama ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari yang mulia ini untuk terus kita menjadi individu yang berjuang bersama dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kalau kita pernah tersilap, bila kita bersama Al-Quran, Quran akan menelan segala kebatilan dalam diri kita hingga kita mampu untuk menjejak bekas ahli sihir Firaun untuk berjuang dalam kehidupan. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan, sumbangan yang ada dalam tabung ini ingin kita sama-sama gunakan untuk kita bina lagi masyarakat yang berjuang untuk kebenaran, dan inilah cara untuk kita menentang kezaliman yang berlaku di mana sahaja. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita nak menyambung apa yang berlaku bila Firaun mengejar Bani Israel 600,000. Esok kita saksikan insya-Allah dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.